seterusnya kelas kita pergi pada antara part yang penting juga. Kenapa saya kata penting? Sebab ini akan menjadi asas kepada chapters yang lain. Kenapa? Sebab dalam 12.1b ni kelas, you all akan mula diajar macam mana nak menamakan alkane. Menamakan alkane, and kenapa saya kata dia penting? Sebab kalau you all dah kuasai nomenclature of alkane, you all takkan ada masalah untuk nak menamakan compound lain selepas ni. Sebab apa? Sebab untuk compound yang lain, dia punya asas dia dekat sini lah. Sebab tu saya nak you all fokus betul-betul tentang nomenclature of alkane sini. Sebab dia adalah, yang saya kata tadi, kalau you all dah okey dekat sini, insya-Allah takkan ada masalah pada bila you all nak menamakan compound lain selepas ini. Okey, kelas Jadi itulah dia dalam 12.1b, apa yang saya akan ajar pada you all. Saya akan ajar pada you all macam mana nak menamakan alkane, how to name alkane, dan juga macam mana nak draw the structure of alkane. Okay, menggunakan satu sistem penamaan ataupun suatu naming system yang kita katakan sebagai IUPAC nomenclature. Okay, jadi untuk your syllabus, apa yang you all akan belajar adalah macam mana nak menamakan dan melukis alkane untuk straight chain dan juga branch alkane di mana parent chain mempunyai bilangan karbon less than 10. Maksudnya 10 ke bawah lah. Itu yang pertama. And then kita akan tengok juga macam mana kita nak menamakan dan melukis cyclic alkanes. Okay, dan seterusnya guys, kita akan tengok juga sedikit tentang alkyl groups. Macam mana kita nak identify alkyl groups. Okay, ataupun R tu lah in general kan, alkyl. Okay, right. So kita start dengan yang pertama dulu. Ini saya nak perkenalkan ni dulu kelas. Bila kita sebut IUPAC, kan, apa IUPAC ni? Kan, tu saya nak you all tahu apa sebenarnya IUPAC ni. Okay, dia macam ni. IUPAC ni adalah satu singkatan untuk tahu kelas. Ni, International Union of Pure and Applied Chemistry. Itu maksud IUPAC. And what is IUPAC? So IUPAC ni actually adalah satu sebagai satu persatuan lah ataupun satu organisation di mana dia melibatkan kemis daripada seluruh dunia. All over the world ni akan ada punya keahlian dia terdiri daripada kesemua kemis-kemis daripada seluruh dunia. Dia menjadi satu persatuan di mana menjadi satu rujukan, especially untuk pure chemistry dan juga applied chemistry. Okay, dan kalau you nak tahu sedikit sejarah tentang IUPAC ni, this IUPAC ni dia mula ditubuhkan sejak tahun 1919 kelas. 1919. Okay, lebih kurang dalam 103 tahun yang lepas lah. Okay, dan dia worldwide dia seluruh dunia. Okay, dia menjadi rujukan lah, maksudnya apa-apa pun kita akan rujuk kepada this IUPAC. Dia merupakan satu center ataupun satu pusat lah di mana segala apa-apa kita akan refer pada this IUPAC berkaitan dengan chemistry. Jadi inilah dia dikatakan IUPAC. Okay, singkatan untuk International Union, satu kesatuan of Pure and Applied Chemistry. Okay guys, so I hope everybody clear. Apa itu IUPAC kan? Right. So sekarang ni, bila kita nak menamakan alkane, okay, menamakan alkane, kita akan apply this IUPAC system ataupun this IUPAC nomenclature. Dan saya pun pernah highlightkan sebelum ni kan, kenapa kita kena guna sistem IUPAC. Tujuan dia kelas supaya which corner of the world you all pergi, mana-mana ceruk dunia ni you pergi, dia akan memberikan nama yang sama. Contohnya dekat Malaysia, nama dia macam tu, you pergi katalah let's say you pergi Europe, namanya pun sama. You pergi US, namanya pun sama. You pergi Afrika contohnya, namanya pun sama. Sebab apa? Itulah diperkenalkan sistem IUPAC ni. Supaya kita tak keliru nanti. Takut nanti you pergi tempat lain, nama dia lain. Pergi tempat lain, nama dia lain. Tak. Itu tujuan. Kita menamakan organic compound menggunakan this sistem IUPAC ataupun IUPAC nomenclature, sistem penamaan IUPAC. Jadi of course guys, bila kita nak gunakan this IUPAC system, akan ada rules ataupun guides yang kita kena follow. Jadi itulah dia apa yang saya nak perkenalkan pada you all sekarang ni. Jadi kita sekarang ni, saya nak mulakan dulu dengan linear alkanes. Sebab kita tahu kan, alkanes ni kita ada alkanes yang straight chain,
kita ada alkenes yang ada branches, yang ada cabang, dan juga kita ada alkenes yang berbentuk cyclic ataupun cycloalkane. Jadi kita mulakan dulu kelas macam mana nak menamakan alkenes, menamakan linear alkenes mengikut sistem IUPAC. So are you guys ready? So kalau dah bersedia, kita start dulu guys dengan the first rule. Rule yang pertama. Okay, the first rule. Okay, apa yang pertama dia? Yang pertama macam ni guys. Pertama sekali, whenever you are given suatu alkane, okay, apa yang kita nak akan buat untuk nak menamakan alkane? So firstly class, kita kena locate the longest continuous chain of carbon atoms. Maksudnya kita akan cari apa tahu? Kita akan cari rantai karbon dalam struktur itu, dia mesti bersambung, dia tak boleh putus. Okay, that's why dia kata longest continuous. Okay, the longest continuous carbon chain. Itu yang kita kena cari dulu kelas. Okay, kenapa? Kenapa kita kena cari the longest continuous carbon chain ni kan? Tujuan dia, this longest continuous carbon chain akan jadi apa? Dia akan menentukan what is the parent name for the alkane. Okay, parent name bukan maksud nama ibu bapa tak. Maksudnya nama compound itu apa. Okay, itu that's why kita kena cari itu dulu kelas. Kita kena cari dulu ataupun kita kena identify dulu the longest continuous carbon chain. Sebab itu akan menentukan parent name of the structure. Okay, right, dia macam ni. Kelas. Ini pun dalam punya notes kan, ada kan benda ni kan. Okay, dia macam ni. Kalau the longest carbon chain is 1 ataupun alkane itu cuma ada satu saja carbon. Tak ada carbon lain, satu saja carbon. Okay, so of course kita akan ada parent name yang akan jadi methane. Kalau the longest carbon chain is 2, kita akan ada ethane. Kalau longest carbon chain is 3, propane, sehinggalah sebab your syllabus ni belajar sehingga 10 carbon saja. So let's say the longest carbon chain is 10, guys, kita akan ada the parent name adalah decane. Nampak tak? Kita ada propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane. Nampak kalau 9 carbon atom, the longest carbon chain namanya nonane. Ataupun kalau dalam bahasa Melayu dia akan jadi nonana. Kalau 10 decane ataupun decana. Macam itulah. Okay, kelas nampak? So itu akan menentukan the longest the longest carbon chain tadi, dia akan menentukan the name dia akan menentukan the parent name of the alkane. Okay, contohnya kelas, saya nak sekarang ni cuba kita tengok soalan tutorial you all. Okay, cuba kita tengok guys question number 2. Okay, cuba orang tengok question number 2 of your tutorial 12.1. Okay, dapat tak kelas? Soalan dia tanya apa? Name the following compounds according to the IUPAC nomenclature, sistem penamaan IUPAC. Okay, kita dah bincang tadi kan? Apabila kita nak menamakan suatu alkane, first thing that we should look at, cari apa dulu? Tentukan the longest continuous carbon chain of that structure. Jadi sekarang ni kelas, untuk the first 3 compounds ni, A, B dan C ni, saya nak cuba kita identify dulu apakah parent name. Okay, kita buat sama-sama ni Dan saya nak everybody involved ni. Saya tak nak ada yang tengok saja. You guys buat juga, buat sama-sama. Sebab kalau you tak faham ni, nanti you akan ada masalah dekat compound yang akan datang ni. Okay, so kelas kita buat sama-sama. Right, tengok 2A kelas. Okay, tengok 2A. So 2A, the longest carbon chain berapa? You guys kena tengok in all direction. Daripada atas ke bawah, kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas bawah, bawah atas, tengok secara menyeluruh. Okay, sekarang ni compound A, the longest carbon chain berapa kelas? 4. Betul, 4. Okay, kalau kita tengok kalau 4 maksudnya daripada mana? 1. Dari atas. Dari atas, okay. Dia macam ni tau kelas. Kalau kita rasa tak nampak kan, mungkin juga nampak apa? Macam nampak serabut. Kadang structure dia akan bagi dalam bentuk condensed, dia boleh bagi dalam bentuk expanded, ataupun dia akan bagi dalam bentuk skeletal kan. Okay. Kalau you rasa tak nampak, apa kita buat? Kita tukarkan daripada this condensed structure, you guys convert dia kepada carbon skeleton. So bila kita convert kepada carbon skeleton, kita akan nampak dengan lebih jelas lah. Itulah tujuan dia, kita jadikan dia carbon skeleton. Okay, sekarang cuba kita tengok. Longest carbon chain berapa? Kita tengok daripada all angles. Okay, kalau kita start daripada atas, 1, 2, 3, 4. Okay, 4, betul, paling panjang dan bersambung. Dia mesti paling panjang dan bersambung tau, dia tak boleh putus. Okay, kalau guys pergi ke
daripada atas and then kita ke kiri kan. 1, 2, 3, 4. Pun 4 juga kan. 1, 2, 3 tak boleh. 3 tak boleh kan. Sebab the longest carbon chain adalah 4. Betul. Jadi dalam kes compound A, the longest carbon chain is 4. Okay. Right. And then ini untuk carbon skeleton untuk compound B dan ini carbon skeleton untuk compound C lah supaya memudahkan kita nak identify the longest carbon chain tadi kan. Okay. So untuk compound A tadi, betul. The longest carbon chain is 4. Inilah di kelas. Nampak? The longest carbon chain is 4. Okay. So kalau longest carbon chain is 4, okay, itu untuk A. Untuk compound B, nampak tak kelas? The longest carbon chain is 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, macam mana you pusing pun tetap longest carbon chain is 5. Contohnya kan, katakanlah kalau you ambil daripada sini. Daripada atas ke bawah like this. So ini pun sama juga guys. Still the longest carbon chain 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun you ambil macam ni. See? Still sama juga 1, 2, 3, 4, 5. So meaning that the longest carbon chain untuk compound B adalah 5. Okay, the longest carbon chain is 5. Okay, how about compound C? Okay, compound C ni kelas, you all kena hati-hati tau. Dalam the given condensed structure ni, dekat bawah ni kelas, nampak ini C2H5. Ini pun C2H5. Jadi bila you all convert kepada carbon skeleton, kena ingat ini ada berapa karbon? Ini 2 karbon ni. Sini pun ada 2 karbon. Sebab tu saya buat ada 2 karbon kat sebelah sini, ada 2 karbon dekat sini kelas. Ini sebab dia C2, C2H5, maksudnya consist of 2 carbon atoms. So that's why bila kita lukiskan carbon skeleton, so inilah dia carbon skeleton. Okay, saya nak tanya, untuk compound C, the longest carbon chain berapa? 7. Cuba tengok. 7, sure 7. Kalau 7 mana? Kalau you start daripada atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ada lagi tak boleh lagi panjang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelas, ada. Kita boleh buat 8 nampak. Longest carbon chain 8. Mana yang longest carbon chain 8? Ini. Cuba kira. Cuba kira. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya 7 bukan the longest. Kita ada lagi panjang, 8. Jadi maksudnya the longest carbon chain is 8. Jadi sekarang ni untuk compound A, kan the longest carbon chain is 4 carbon. Compound B, the longest carbon chain is 5 carbon. And untuk compound C, the longest carbon chain consists of 8 carbon atoms. Okay guys, kalau longest carbon chain is 4, apakah the parent name? Tadi, alkane yang ada 4 carbon kita panggil apa? Butane. Yes, butane. Jadi, kan, parent name dia adalah butane. Okay, butane. Right, and then untuk B, the longest carbon chain berapa? 5 kan? Jadi kalau 5 carbon, kita akan ada pentane. Untuk compound C, kan, since the longest carbon chain consists of 8 carbon atoms, so kita akan ada octane, octana. Okay, apa yang saya highlightkan warna biru ni kelas? Yang saya highlightkan warna biru ni pula, so ini akan jadi apa yang kita sebut sebagai substituent. Guys, substituent. Apa itu substituent? Substituent means kumpulan penukar ganti. Substituent group. Dan antara contoh substituent group adalah alkyl. Alkyl. Jadi sekarang ni, compound A ni, dia akan ada satu substituent consists of 1 carbon atom. So kalau tengok pula compound B, dia akan ada 2 substituent. Dia ada satu yang ini yang satu lagi this one. Compound C kita akan ada 1, 2, 3 substituents. 3 substituents. Tak apa, itu nanti dulu. Sekarang ni my focus yang saya nak you all fokus sekarang ni, kenal itu dulu. Macam mana kita nak identify the longest continuous carbon chain. Sebab apa? Sebab itulah yang akan menentukan the parent name. The parent name of the compound. Okay, so sekarang kita dah identify kelas kita dah identify the parent name. Okay, seterusnya kita akan apply pula the second rule. The second rule apa? The second rule, barulah kita akan identify the substituent groups. Remember substituent yang saya highlightkan warna biru tadi? So itulah apa disebut sebagai substituent groups. Okay, dan these substituent groups akan attach to the parent chain. Okay,
So untuk di substituent groups class, okay, so apa itu substituent groups? So substituent groups ni adalah atoms other than H ataupun boleh jadi groups, okay, bonded to the main chain are called substituent. Itu maksud substituent, kumpulan penukar ganti. Dan antara substituent yang paling common alkyl lah. Alkyl class. Contohnya, kalau substituent itu consist of CH3, itu namanya adalah methyl. Kalau dia ada dua carbon like this, CH2, CH3, so dia adalah ethyl. Kalau 3 carbon, dan 3 carbon itulah rantai lurus macam ni, kan straight chain like this, consist of 3 carbon atoms, ini namanya adalah propyl. Kalau like this, 3 carbon juga, tetapi juga perhatikan. Okey, nampak tak? Dia betul 3 carbon. So apa beza dengan propyl? Propyl, kalau kita tengok, dia 3 carbon, tapi dekat mana carbon yang terikat dengan parent chain? Carbon number 1. Dia adalah propyl. Tapi dalam kes yang seterusnya ni, apa tak kelas? Dia consist of 3 carbon atoms. 1, 2, 3. Tapi carbon which is bonded to the parent chain, carbon nombor berapa? 1, 2, 3 kan? So ini walaupun dia 3 carbon, tapi kita tak namakan dia sebagai propyl. Kita namakan dia sebagai isopropyl. Jadi macam inilah. Saya tunjukkan satu contoh. Okay, saya tahu mula-mula ni mungkinlah kita akan rasa a bit macam tak berapa nak nampak kan. Okay, saya nak share something dengan you all sekejap. Satu cara yang mudah lah. Dia macam ni kelas. Okay, sekarang ni, okay, kelas katakanlah this is the parent chain. Ini rantai karbon yang paling panjang lah. Saya buat macam ni je. Saya buat doodle macam ni saja kan. Okay, dia macam tu kelas. Kalau this parent chain, okay, ada satu carbon bonded to this parent chain. Ataupun CH3. Ini kita sebut apa? Apa nama substituent ni tadi? Methyl. Ingat ini adalah methyl. Okay, tapi kalau kita ada 2 carbon atom, CH2, CH3. Okay, sekejap kelas saya on saya punya ni sekejap, bateri saya dah weak. Sekejap Okay, sorry tadi saya on saya punya bateri laptop, recharge my bateri laptop. Okay, so guys, tadi kita ada methyl. Tapi kalau this parent chain ataupun the longest carbon chain, kita ada 2 carbon atom like this class. Ini tadi methyl, so ini adalah ethyl. Ini saya rasa everybody clear methyl senang nak tengok kan, dia satu carbon saja. Kalau ethyl pun senang, dia ada 2 carbon. Okay, tapi kalau when it comes to 3 carbon atoms, kita ada beberapa lah. Yang pertama kita ada like this. CH2, CH2, CH3. Guys, kalau macam ni, ini yang terikat dengan parent chain, so ini kita sebut propyl. Ini propyl. Okay, tapi kalau kita ada 3 carbon atom juga, tetapi dia terikat macam ni kelas. Nampak tak? Tak sama kan? Tak sama dengan sebelum ni kan? Okay, CH3. Okay, kita ada CH3, CH, CH3. Okay, in terms of the number of carbon atoms, betul 3. 1, 2, 3. So 3 should be propyl. Tapi perhatikan kelas, yang terikat dengan parent chain, ini parent parent chain tadi. Kan, yang terikat dengan parent chain, carbon yang keberapa? Carbon nombor 2. Kan, ataupun carbon yang kedua. Ni, tadi carbon yang first, 1, 2, 3. Tapi kalau tengok dekat sini, carbon yang tengah tu kan yang terikat dengan parent. So in this case guys, ini kita sebut isopropyl. Ataupun kalau you guys lukis dalam bentuk skeletal, isopropyl ni dia macam ni structure dia. Dia bentuk piece tu kan, bentuk piece. Bentuk V lah. V macam tu. Itu isopropyl. Itu masuk iso. Kelas iso. Iso means hujung dengan hujung ada satu CH3, satu CH3. Itu masuk iso. Tapi kalau isopropyl, dia berbentuk V like this. Itu isopropyl. Okay, so clear everyone beza antara propyl dengan isopropyl. Dia memanglah mula-mula ni memang you guys akan tak berapa nampak. That's why kena banyak buat latihan. Kena banyak buat practice. Kan, especially untuk nomenclature ni. Nanti you guys akan familiar dengan apa beza antara propyl dengan isopropyl. Seterusnya guys, kita ada apa? Kita ada butyl. Butyl macam ni. Kan, dia ada 4 carbon. Like this.
Kalau 4 carbon atom di dalam bentuk straight chain like this, dan this 4 carbon atoms, straight chain 4 carbon atoms bonded to the parent chain, so ini kita sebut butyl class. Ini butyl. Okay, and then still kita ada butyl, tapi kali ini kelas, nampak tak? Macam mana dia terikat? Still 1, 2, 3, 4. Nampak? 1, 2, 3, 4. Kan? Tetapi kali ini, yang terikat dengan parent adalah which carbon of these 4 carbon atoms ni? Carbon yang kedua ni, nampak? Kan? Ni, ataupun ini adalah secondary carbon kan? Nampak? Ini secondary carbon. Why secondary carbon? Because this alkyl is bonded to 1, 2 carbon atoms. So dia adalah secondary carbon. Okay guys, in this case, ini kita sebut sebagai secondary butyl. Nama dia. Secondary butyl. Ini pun saya selalu student ramai akan sebut apa? Dia akan sebut sec butyl. Bukan sec butyl, salah tu. Sebutan dia yang sebenarnya adalah secondary butyl. Jangan sebut sec butyl, secondary butyl. Okey, ini disebut sebagai secondary butyl. Okey, and then ada lagi kelas. Alamak, tak muat pula. Saya buat dekat next page. Okey. Tak apalah, saya buat sebelah ni je lah. Saya buat sebelah ni. Okey, kelas. Okay, seterusnya, katakanlah ini parent chain, kan? Seterusnya, katakanlah kalau dia bonded dengan macam ni. Nampak tak? Ini berapa carbon? 4 kan? So, 4 sepatutnya should be butyl. Kan? Should be butyl. Kan? 4 carbon atoms. Tapi perhatikan the way this alkyl is bonded to the parent chain. Kali ni kelas, nampak tak? Carbon yang terikat dengan parent chain adalah carbon kelas apa ni? Bukankah ini tertiary carbon? Sebab dia terikat dengan 1, 2, 3. Dan disebabkan oleh dia ada consist of 4 carbon atoms, so this alkyl group class ini dikenali sebagai tertiary butyl. Okay? Tertiary butyl. Nampak? Bukan third butyl, tertiary butyl. Okay, and then kita ada lagi. Let's say kita ada macam ni pula kelas. 1, 2, 3, 4. Nampak tak apa ni? Nampak dekat hujung dia macam mana? Hujung dia berbentuk V. Kan? Berbentuk V tu. So kalau bentuk V ataupun ada 1 CH3, 1 CH3, itu adalah apa tadi? Iso kan? Itulah iso kan? Iso. Jadi sekarang ni, ini bukan isopropyl. Sebab dia ada 1, 2, 3, 4. So ini kelas kita sebut sebagai isobutyl. Isobutyl. Itu nama dia. Jadi untuk 4 carbon atoms, alkyl yang ada 4 carbon atoms, kita ada yang pertama butyl, secondary butyl, tertiary butyl, isobutyl. Tapi kalau 3 tadi ada 2 saja kan? Kalau 3 kita cuma ada propyl dan isopropyl. Ini ada guys, ini kita kan alkyl groups. Ada lagi contoh-contoh lain contoh lain contohnya kalau kita ada apa ni 5 carbon atom kan. Kalau 5 carbon atom kita akan ada pentyl. Ataupun kita akan ada isopentyl. Nampak kenapa isopentyl? Pentyl sebab ada 5 carbon kan. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi perhatikan kelas kat hujung dia. Dia ada 1 CH3, dia ada 1 CH3. Ingat iso, ingat V shape tu. Dia ada 1 CH3, 1 CH3 dekat hujung. Hujung dengan hujung. So that's why ini adalah isopentyl. Okay, sebenarnya kalau you nak tahu kan, isobutyl, secondary butyl, tertiary butyl, isopentyl, ini semua adalah common name sebenarnya. Tetapi these common names diterima oleh IUPAC. Diterima oleh IUPAC. Contohnya tahu kelas macam ni. Kalau ikutkan isobutyl ni, kalau kita nak namakan secara IUPAC, dia akan jadi 2-methylpropyl. Kenapa 2-methylpropyl? Sebab, guys tengok, ini kan dia punya parent kan? Dia terikat pada parent chain kan? Okay, cuba guys tengok. Sekarang ni, untuk this alkyl, the longest carbon chain berapa? The longest carbon chain is 3. Kan? Dan, ingat, carbon yang terikat dengan parent, kita nomborkan sebagai carbon number 1. So, bila kita nomborkan sebagai carbon number 1, jadi 1, 2, 3. Apa tak guys? 1, 2, 3. So, kita akan ada 1, 2, 3 apa? Propyl. Kan? Propyl kan? Propyl.
Tapi dekat propil ni, pada karbon nombor 2 dekat propil ada satu methyl. So that's why dapat nama 2-methyl propyl. Dan this 2-methyl propyl ini bonded to the parent chain. Ini kes apa tau kelas? Kes substituent pada substituent. Nah, sekarang kita tahu propyl ni substituent. And then dekat propyl ni ada satu lagi substituent methyl yang terikat pada propyl. Saya tahu ada yang dah mula confuse kan. Sebab tu kita jarang guna IUPAC name. Biasanya kita akan terus guna dia punya common name. Instead of you guys to gunakan 2-methyl propyl, kita boleh je terus gunakan isobutyl. Okay, kelas inilah dia. Kalau itu adalah you punya lecture notes tu, di situ dah senaraikan contoh-contoh alkyl groups yang kita akan jumpalah biasanya bila kita nak menamakan alkanes kan. Contoh kita ada lagi kalau 5 karbon kita ada neopentyl. Itu kalau rantai lurus tau kelas. Tapi kalau dia berbentuk cyclic, kita akan ada contohnya cyclopropyl, cyclobutyl, ataupun kadang-kadang benzene ring juga boleh jadi apa tahu? Benzene ring juga boleh jadi substituent. So benzene ring kalau jadi substituent namanya adalah phenyl ataupun benzil. Tak apalah, ini nantilah bila kita jumpa di structure, nanti kita akan tengoklah macam mana kita nak menamakan dia. Okey kelas Dan kita juga ada substituent dalam bentuk halogen. Contohnya fluoro, kloro, bromo, iodo, ataupun mungkin kita ada functional group yang lain yang akan jadi substituent. Contoh kalau NO2, nitro, NH2 dia akan jadi amino, ataupun OH dia akan jadi hydroxy. Guys, apa yang kita dah buat setakat ini, kita baru tentukan apa? Yang pertama kita baru tentukan the parent name. Contohnya untuk A, compound A, the parent is butane, and then compound B, the parent is pentane, and compound C, the parent is octane. Okay, kita baru tentukan yang pertama the parent name. Okay, and then apa lagi guys? Kita juga dah kenal pasti the substituents present. Okay, kelas. Cuba kita buat ni sama-sama Okay, kita tengok A dulu kelas. So untuk A, can someone please tell me what is the name of this substituent? Dia ada satu substituent ni kelas, CH3. What do we call this substituent? Methane. Yes. Methyl. Okay, kalau sebut methyl, yes, correct. So ini adalah methyl. So meaning that class, compound A has only one substituent, which is methyl. Okay, now let's look at compound B, the second compound here. Okay, so sama juga, compound B juga ada satu methyl dekat sini. Dan dia ada the second substituent guys. This time, what do we call this substituent? Yang ada 2 karbon. Ethyl. Yes, ethyl. Okay, tadi methyl, ini ethyl. Ini ethyl dan methyl kan? So kita ada ethyl dan methyl. So compound B has 2 substituents. Okay, good. Kita tengok pula compound C. Compound C, dia ada bukan 2, dia ada 3 kelas. Dia ada 3 substituents. Walaupun dia ada 3 substituents, 2 of them are similar substituent ataupun same substituent. Dia ada apa? Nampak? Dia ada satu methyl dan dia ada satu lagi methyl. Maksudnya dia ada 2 lah methyl kan? Okay, kali ni kelas, apakah nama substituent yang ketiga ni? Dia ada 3 carbon atoms. Okay, juga saya diajarkan, kalau alkyl yang ada 3 carbon, ada 2 possibilities kan? Sama ada dia boleh jadi propyl ataupun isopropyl. So this one is which one? Is it isopropyl or propyl? Iso. Yes, good. Iso apa? Isopropyl. Kena sebut penuh tau. Sebab kita ada isopropyl, isobutyl, isopentyl. Jadi kita kena sebut penuh. Isopropyl. Jadi the third substituent here adalah isopropyl. Okay. So well done guys. Good job. Kita dah kenal pasti the substituent. Okay. What's next? Apa seterusnya kan? Okay. Seterusnya, what we are going to do guys adalah kita akan apply rule number 3. Yang ketiga. Macam banyak dah kan, padahal baru masuk rule yang ketiga ni. And guys,
I hope you all boleh bersabar. Kita ada 9 rules altogether. 9 rules. Ini baru rule yang ketiga. Okay. So saya harap tak ada yang apa ni dah lost kan. Kalau rasa macam nak lost tu, sila get back on the track. Okay. Class, now let's look at the third rule. So apakah the third rule ini? Okay, kalau kita recall balik, kita dah identify the parent. Kita dah identify the substituent. Seterusnya kelas, apa kita kena buat? Kita nak tahu substituent di dalam compound tersebut berada on which carbon atom. Maksudnya dia it is bonded ataupun that substituent is located dekat mana. Itulah yang kita akan apply this third rule class. So in this third rule, apa kita akan buat? Kita akan buat numbering. Kita akan number the chain. Kan tadi kan rule number 1 kita dah tentukan the longest carbon chain kan. Seterusnya apa kita akan buat? Kita akan nomborkan this longest carbon chain. Dan macam mana cara untuk kita buat this numbering guys? Tengok kat sini. Macam mana cara dia? Kita akan nomborkan from the end of the chain which is nearer to the substituent. Okay, tak apa. Nanti saya akan tunjukkan satu contoh. Mungkin you all akan lebih nampak. Okay. Seterusnya, ingat kelas, bila kita buat numbering ini, kan, dia akan, bila kita nomborkan, of course lah kita akan start from carbon number 1 kan. Okay, katakanlah kita start dari carbon number 1. So let's say dalam structure, dalam longest carbon chain itu ada substituent. Keep in mind guys, substituent kita kena assign the lowest number as possible. Maksudnya substituent tersebut mestilah bonded to carbon with the lowest number. That is the best. Itu yang marvelous, itu yang terbaik guys. Itu yang terbaik. Okey, contoh dia macam ni. Kita tengok satu contoh. Nanti kita balik semula pada seorang tutorial. Okey, let's say class, you are given this compound. Okey, ini dalam punya nota dia kan. Ni dia punya lecture notes actually. Okey, so kita ada this compound. Okey, from this compound, kita tahu the longest carbon chain is 6. Kan? Longest carbon chain 6. So bila 6, what is the parent name for this compound? Apa nama parent? Parent name of this compound? Class, 6 carbon atoms. Bukan ada jawapan ke dalam nota kualitas atau nota kuliah you all kan? Apa? Hexane. Okay, hexane. Kan? Hexane. So that is the parent name. Okay, dan kita tahu hexane 6 carbon lah. So meaning that this is the longest continuous carbon chain, kan? Okay, and then this compound ada berapa substituent? There is only one substituent. Satu saja substituent. And what is that substituent? Kita ada satu methyl group. Kita ada methyl. Guys, kita ada methyl. Okay, so sekarang kita tahu kita ada hexane dan hexane ni ada methyl. Dan di mana kedudukan methyl ini? Itu yang kita nak buat kelas. Jadi untuk kita nak tahu di mana kedudukan methyl, what should we do adalah kita kena number the main chain. Number the parent chain. Okay, so kita tahu hexane consists of 6 carbon atoms. Okay, sekarang ni macam mana kita nak nomborkan? Adakah kita akan number these 6 carbon atoms from the right ataupun kita nak number dia from the left? That is the question. Itu persoalan dia guys. Jadi according to IUPAC, IUPAC dah tetapkan if there is only one substituent on the main chain, kan, satu saja substituent on the main chain. So apa kita kena buat? This substituent mesti berada pada the lowest number of the chain. The lowest number dekat chain tu dia mesti berada pada lowest number. Okay, so sekarang macam mana kita buat? Kelasnya kita buat macam ni. Katakanlah let's say kita nomborkan daripada kiri, from left to the right. Okay, kita nomborkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, nampak tak guys? Kalau you all nomborkan daripada kiri, di mana kedudukan methyl? Methyl akan berada pada carbon number 5. Nampak tak? Carbon number 5. Okay, itu dari kiri. Kalau kita nomborkan daripada kanan ataupun from the right guys, kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay guys, perhatikan di mana kedudukan methyl. Methyl berada pada carbon number 2.
So, right now, between carbon number 5 dengan carbon number 2, yang mana lebih rendah? Kelas, mana lebih rendah? 2 lah kan? Ini kalau you all tanya student sekolah rendah pun dia boleh jawab kan? Maksudnya nombor 2 lah. Maksudnya dia berada pada nombor yang rendah atau nombor yang lebih kecil lah 2. So dalam kes ini kelas, according to IUPAC, IUPAC nyatakan kalau substituent berada pada lowest number, that is the one that we should choose. Itu yang kita kena pilih. Maksudnya itu yang kita kena pilih dia sebagai kedudukan substituent tersebut. Jadi in this case guys, bila kita nak buat numbering, kita akan nomborkan daripada kanan, bukan daripada kiri. Sebab apa? Kalau kita nomborkan daripada kiri, methyl akan berada pada carbon number 5. Nampak tak? So that's why, apa yang berlaku kelas, kita tahu this methyl ni, dia akan berada pada carbon number 2. So nama dia nanti kelas, dia akan jadi 2-methyl. Nampak tak? Kenapa 2-methyl? Because this methyl is bonded to carbon number 2. And since the parent adalah hexane, so guys, tengok apa nama dia. So the name of this compound according to IUPAC, okay, dia punya nama adalah, sorry guys, kalau kita namakan 2-methyl hexane. Nampak guys kita ada 2-methyl hexane. Okay, 2-methyl hexane. Okay, right. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kalau you guys tengok the next compound here. Tadi compound number 1, ini compound number 2 Okay, compound number 2, kalau kita tengok pula, the longest carbon chain is 7. 7. Kan? 7 apa 7? Kita akan ada heptane. Kan heptana 7, the longest carbon chain is 7. Okay, kali ni kelas, guys tengok kenapa kita nomborkan from the bottom up. Maksudnya kita nomborkan daripada bawah ke atas. Maksudnya daripada carbon number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The reason behind this, okay, is because of, kalau kita nomborkan daripada bawah ataupun daripada kanan ini, kedudukan methyl, ni this one and only methyl ini, akan berada pada carbon number 3. Nampak tak? Kalau kita nomborkan daripada kiri ke kanan, ataupun top to bottom, daripada bawah atas kita turun ke bawah, so nampak tak nombor dia berapa guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So methyl akan berada pada carbon number 5. So seperti contoh structure 1 tadi, nampak tak? Kita akan choose the one with lower number. Maksudnya substituent itu berada pada lower ataupun the lowest number. Nombor yang paling rendah. So in this case guys, kita takkan ambil yang nombor 5 ni, no. Kita akan ambil yang kita buat numbering daripada bawah. So that's why in this case, this methyl akan berada pada ataupun bonded to carbon number 3. So kalau you all tuliskan nama of this compound, kita akan dapat 3-methyl heptane. Kelas Okay tak setakat ni? Any question from you all? Boleh faham tak? Anyone please respond to me please. Boleh sir. Okay, setakat ni okay Okay, should be okay lah should be okay. Sebab apa? Contoh yang kita bincangkan sekarang ni kelas, ada satu substituent. Kita belum tengok lagi kalau chain itu ada lebih daripada 2 atau lebih substituents. Itu ada rule yang lain yang kita kena apply. Ini kalau satu substituent biasanya tak ada masalah sangat. Kan? Kita tengok pula the next rule kelas. Okay, sebelum kita pergi pada the next rule tu, okay, sekarang cuba kita tengok soalan A ni guys. 2A. Saya tak nak bincang lagi B dan C sebab B dan C ni dia melibatkan lebih daripada 2 substituent, 2 dan lebih. Kita tengok dulu butane ni guys. A ni. Okay, sekarang kita tahu the longest carbon chain is 4, that's why kita akan ada butane. Dia punya parent name kan? Okay, sekarang saya nak tanya you all. How do we number this carbon chain? From where should we start with the carbon number 1? Daripada kiri ke? Daripada kanan kelas?
Kita nak buat penomboran dulu. Kiri. Cepat, daripada mana? Dari kiri ke dari kanan? Kiri. Daripada kiri. Sure, daripada kiri. Sure Okay, apa kita check? Okay, kalau you nomborkan daripada kiri, nampak kita akan ada 1, 2, 3, 4. Maksudnya apa kelas? Maksudnya methyl ni, the one and only methyl ini akan bonded to carbon number 2. Okay, tak apa. Kita tengok pula seterusnya. Sekiranya siapa yang nomborkan daripada kanan, nampak tak? Kita tengok barang siapa yang menomborkan daripada kanan. Ni apakah yang akan berlaku? Kita tengok 1, 2, 3, 4. Tengok kelas dekat mana kedudukan methyl. Methyl is bonded to carbon number 3. Carbon number 2 dengan carbon number 3 mana lebih rendah? Of course carbon number 2. Dan itulah yang kita should pilih. Nampak tak guys? So in this case, siapa yang kata nombor daripada kiri tadi? Yes, correct. Kita akan nomborkan daripada kiri. Maksudnya, this methyl is bonded to carbon number 2. So meaning that guys, kita akan ada 2 methyl. Okay, and since ada satu saja substituent, kita dah boleh terus namakan dah kelas. Dah apa nama compound kita ni? Ini dia punya parent. Jadi you guys just ambil 2 methyl ini, kita letakkan dekat depan. So kita akan ada 2 methyl butane. Nampak tak kelas? 2 methyl butane. And class, this is the one word Maksudnya methyl dengan butane ni pastikan tidak ada spacing tau. Dia ditulis rapat methyl 2 methyl butane. Dan antara methyl dengan 2 ni, you guys kena letak hyphen ni. Ataupun dash kan? You guys kena letakkan tanda dash tu. Untuk memisahkan kedudukan dan nama. Kedudukan dan nama substituent tersebut. Okay, kelas So itulah dia. Kalau kita ada satu substituent. Jadi dia tak susah sangat. Dia yang mencabar sikit, ni guys. B dan C ni. Kita tengok pula, what if kalau kita ada 2 or more. Contohnya B ada 2 substituents. C nampak ada 3 substituents kelas. Macam mana kita nak menamakan these alkenes? Okay, kita pergi pada rule yang seterusnya. Okay, guys, kita pergi pada rule number 4. Peraturan nombor 4. Okay, so apakah rule number 4 ini? Okay, dia macam ni tau kelas. Okay, use the numbers that obtained from rule 3. Apa rule 3 tadi? Yang kita buat numbering tadi kan? Okay, jadi use the numbers that obtained from rule 3 to locate the substituent group. Okay, ni actually apa kita dah bincang tadi lah sebenarnya. Dia macam ni kelas. Ingat, this substituent, sekiranya kita dah tahu nombor dia di mana, kedudukan dia di mana, so of course nanti kita akan buat penamaan dia kan. Okay, bila kita nak buat penamaan of this, naming of this substituent, dia mesti kan ada 2 benda lah. Yang pertama, dia mesti ada nama substituent tersebut, dan di depan nama substituent tersebut, kita kena nyatakan dia punya location. Location tu nombor tadi lah. Kan nombor tadi. Di mana dia berada ataupun this substituent bonded to which carbon atom. Carbon number 1 ke number 2 ke number 3 kan. Okay. Dan this number is placed first. Maksudnya diletak di depan. Lepas tu barulah followed by the parent name. Macam tadi kan contohnya. Yang tadi saya buat apa tadi? Yang kita buat tadi kan. 2A tadi. 2 methyl butane. Nampak tak guys? Butane adalah apa? Butane adalah parent name. Okay. Jadi mana substituent? Ini. Ini adalah substituent. Kan ini substituent. Okay. And then substituent ini kita kena letak nama dia. Dan di depan nama substituent ini kita kena letak dia punya kedudukan dia. Yang dipisahkan dengan simbol hyphen ini guys. Ataupun dash tu. Sebab apa tadi methyl dekat carbon number 2 kan. Sebab tu kita akan tulis 2 methyl butane. So ini rule number 4 kelas. Okay, rule number 4. Right. Contoh yang lain. Kalau tengok contoh compound lain Okay, katakanlah kita ada this compound. Okay, sekarang kita tahu the longest carbon chain is 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jadi the longest carbon chain is 6. So kita akan ada apa tadi? Kita akan ada hexane kan? Dan kita ada apa? Methyl pada carbon number 2. So that's why class, the name of this compound adalah 2-methyl hexane. Okay. Jadi hexane adalah parent name. So ini adalah substituent. Guys, substituent. Right. And then compound number 2, kita ada apa? Kita ada methyl group here, bonded to carbon number 3. Dan the longest carbon chain is 7. So kita akan apa guys? Kita akan ada 3-methyl heptane. Okay, 3-methyl heptane. Sama juga. Okay, nama yang hujung adalah parent name dan di depan ini adalah substituent dan these numbers ni 2 dan 3 ni merujuk kepada location of the substituent on the chain. Kan dekat rantai tu dia dekat mana? Substituent dekat mana? Okay, kelas tapi ini masih lagi contoh yang melibatkan satu substituent. Seterusnya kita nak pergi pula what if kalau kita ada 2 or more, 2 atau lebih substituents kan? Macam mana kita nak menamakan the compound? Okey, kelas. Dengar betul-betul. Ini kita dah masuk pada rule number 5. Okey, yang kelima. Okey, kelas, remember this. When there are 2 or more substituents, 2 atau lebih substituents berada pada satu longest carbon chain, kan? Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? So kita akan, sama juga, kita akan still kena buat numbering. Kita kena nomborkan the substituents. Sama macam 1 pun kena nombor, kalau 2 lebih lagi lah kita kena buat penomoran. Kan? Cuma sekarang macam mana kita nak nomborkan? Kan? Jadi, apa kita akan buat kelas? Sama juga, these substituents, kita kena assign the lowest number. Okay, the lowest number. Okay, and then selepas kita dah buat numbering, kita akan buat naming kan? Kita akan buat penamaan. So bila nak buat penamaan, itu pula kita kena ikut alphabetical order. Okay, tak apa, nanti kita tengok contoh, you all akan lebih nampak insyaAllah. Okay, and then apa lagi kelas? Dan apabila kita melibatkan lebih daripada 2 atau lebih substituent ni, kita terpaksa menggunakan, kadang-kadang kita terpaksa menggunakan prefixes. Contohnya, katakanlah dalam compound itu ada 2 methyl groups yang sama, ada 2. So nama dia nanti akan jadi dimethyl. Kenapa dimethyl? Because ada 2 methyl group. Ataupun for example dalam compound tersebut dia ada 3 ethyl. So dia akan jadi triethyl. So this so called di, tri ataupun tetra, so ini adalah what we call as prefixes. Prefixes ataupun secondary ataupun tertiary. Contohnya macam dalam alkyl kan, kita ada secondary butyl, kita ada tertiary butyl. Okay guys, so these are what we call as prefixes. Untuk prefixes ni kita kena ikut alphabet, especially apabila kita nak menamakan dia. Nak menamakan compound tersebut. Yang kita tak ikut alphabet guys adalah iso, contohnya macam isopropyl, iso tu, ataupun neo. Dalam neopentyl, for example neopentyl. So iso dengan neo, kita akan ignore. Ignore apa? Kita akan ignore I dan juga N ini. Sorry. Bukan ignore. Sorry, saya tersilap. Bukan ignore yang 2 ni guys. Yang 2 ni kita kena ikut alphabet I dengan N. I dengan N. Tetapi untuk di, tri, tetra, secondary, tertiary, so these are ignored. Ignored means kita tak tengok pada huruf dia. Kenapa guys? Pening ke? Tak apa, kita tengok contoh lah. Tengok contoh. Jadi kalau baca macam ni kadang tak nampak kan? Sebab organik ni kita kena tengok apa compound yang sebenar baru kita boleh nampak dengan jelas. Okay, dia macam ni. Tak apa, kita tengok contoh yang diberikan dalam your notes. Okay, dalam your notes, you all are given this compound kan? Okay, this compound. Okay, so this compound class macam biasalah. Apa kita buat pertama-tama sekali kita kena buat apa? Kita kena determine the longest continuous carbon chain. And for this compound, the longest carbon chain you all akan dapat adalah ini. Ni the longest carbon chain.
So semua faham ni kenapa ni longest carbon chain? Sebab this structure, you pusinglah macam mana pun, the longest carbon chain adalah inilah dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 carbon atoms. So kalau 7 apa guys? Kita akan ada heptane. Jadi the parent is heptane, heptana. Okay, right. And then dia akan ada 2 substituents guys. Substituent apa? Ini apa ni? CH3 ni tadi adalah methyl. Kan? Yang ini adalah ethyl. So this compound here has 2 different substituents. Dia ada methyl, dia ada ethyl. Okay. So selepas kita dah identify the parent name, kita dah identify the substituents, tadi kita kena buat apa kelas? Rule number 3 tadi, kita kena buat numbering, right? Kan, penomboran kan? Okay, saya nak tanya, in this case, from where should we assign carbon number 1? Is it from the left or from the right, guys? Kita nak nomborkan carbon nombor 1 tu. Which carbon? Carbon on the far left ataupun the far right? Guys. Left. Sebelah mana? Yes, Tan? Left. From the left. Okay. Okay, Tan kata from the left. Kan? So kalau from the left, apa kita check kelas? Kita check betul atau tidak, kita check dulu. Okay, kalau kita nomborkan daripada kiri, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kelas cuba kita tengok. Methyl di mana? Methyl berada pada carbon number 2. Okay, kita tuliskan. The first substituent, kita buat macam ni kelas. Satu cara yang kita nak check, kita buat macam ni lah. Okay, sekarang ni, nampak tak? Kita ada 2 substituent saja. Ini first substituent, second substituent. Okay, untuk yang pertama tadi, methyl. Methyl dekat mana? Carbon number 2. Okay, first substituent, carbon number 2. Okay, tengok pula guys, the next substituent. Which carbon? 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak? The second substituent located at carbon number 5 ataupun bonded to carbon number 5. Ini kalau kita nomborkan from the left. But kalau kita nomborkan from the right, like this, daripada kanan ke kiri, nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kali ni kelas, the first substituent di mana? Carbon number 3. The next substituent di mana? Carbon number 6. Okay, cuba kita tengok. Untuk combination yang pertama, kita ada 2, 5. Kan? Nampak tak? First, dia dah start dengan carbon number 2. Combination yang kedua, first substituent pada carbon number 3. So 2 dengan 3, of course 2 lebih rendah. Kan? So that's why in this case, ini yang kita akan pilih kelas. Bukan yang bawah ini. So that's why in this case, sebetulnya tadi yang Tan beritahu tadi, kita akan numberkan daripada kiri ke kanan guys. From the left to the right. Sebab kita akan dapat the lowest combination of the position of substituents, of these 2 substituents. Even kalau kita tengok, second substituent pun lebih rendah, 5 dengan 6. 5 lagi rendah daripada 6. So that's why kita akan pilih ini guys. So nampak So ini untuk especially when it comes to kalau kita ada 2 or more substituents. Itu yang kita kena tengok. Okay kelas So clear everyone? So kita akan dapat kat sini, nampak tak? Jadi kita akan ada methyl pada carbon number 2. Saya padam dulu. Okay, methyl pada carbon number 2 dan kita akan ada ethyl pada carbon number 5 tadi kan? Okay, now class. Macam mana kita nak menamakan? Yang tadi tu baru buat numbering. That's why you guys kena tahu bezakan. Numbering dengan naming adalah 2 benda yang berbeza. Penomboran dan penamaan. Tadi kita buat penomboran. Bila kita nak buat penamaan, kita kena ikut alfabet. Ni kelas. Ni, kita kena ikut alfabet. Okay, sekarang ni, methyl starts with M. Ethyl starts with E.
Cuba baca ABC sekejap. A, B, C, D, E. Kan? F, G, H, I, J, K, L, M. E dulu baru M. E dulu kan? Baru M kan? So you all belajar ABC terbalik. Saya kata tak ada yang belajar ABC terbalik kan? You all belajar A sampai Z kan? Bukan Z balik pada A kan? Okey, jadi E dulu kelas. Jadi bila E dulu, baru M. That's why bila kita buat naming, kita akan tulis ethyl dulu. Barulah followed by methyl. So that's why kelas, bila kita namakan, tengok apa nama dia kita akan dapat, nampak tak? 5 ethyl, 2 methyl, heptane. Okay, kenapa 5 ethyl? E comes first. Kan, E comes first, barulah followed by M kan? So that's why kita ada 5 ethyl, 2 methyl, heptane. Dan sekali lagi saya ingatkan, all of this mestilah written as a single word. Jangan ada apa-apa spacing. Ada student tulis macam ni tau. Dia buat methyl dengan heptane tu, ada spacing pula. Tak ada spacing ni kelas. It is a one word. It is written as a one word. Okay, cuma ingat sekali lagi antara numbers dengan substituent kena ada hyphen ni guys. Pisahkan dia dengan dash ataupun hyphen tu. Okay, kelas Okay semua Right, kita teruskan lagi. Jauh lagi perjalanan kita ni kelas. So hopefully boleh habis lah untuk lesson hari ni. Okay, seterusnya. Let's look at the next compound. Okay, the next compound. Okay kelas, kali ni the longest carbon chain berapa? Yang paling panjang. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 juga kan? Betul ke? Ke ada lebih? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 sir. 7 betul. You pusinglah pok mana pun kan? Tetap 7 is the longest carbon chain kan? Okay. Cuma kali ni this longest carbon chain, okay, kita akan dapat inilah. Maksudnya kita ada 3 substituent class. 3 substituents. 1, 2, 3. Jadi the longest carbon chain is this. Okay, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, tapi kan kalau ikutkan sebenarnya kelas. Okay, sebenarnya kita sepatutnya tak ambil di structure tau. Kenapa saya kata kita tak ambil yang ini? Sebab kalau kita ambil ini sebagai parent, sekejap kelas saya kena tunjukkan ni, saya kena tunjukkan. Okay, nampak? Kalau ambil ini sebagai parent, nampak tak bilangan substituent ni berapa? 1, 2, 3. Maksudnya, the longest carbon chain is 7, betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tetapi bilangan substituents berapa kelas? Bilangan substituents are 3. 3 substituents. Okay, sebenarnya kita ada satu lagi. Okay, longest carbon chain 7. Saya play dulu ni. Okay, macam ni tau kelas. Kau tengok betul ni. Okay, 1, 2, 3, 4 ni. 1, 2, 3, 4. Okay, kali ni saya ambil yang ke bawah kelas. Like this. Nampak tak? Nampak? The longest carbon chain still 7 tau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sepatutnya kelas, inilah dia the longest carbon chain kita, bukan yang tadi tu. Kenapa saya kata yang ini? This one. Sebab kali ni, cuba you all tengok ada berapa substituents? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Tadi ada berapa substituent? Tadi 3 saja kan? Jadi sebenar-benarnya guys, sepatutnya, saya rasa mungkin ini terlepas pandang ni Okey. Sekarang saya nak you abaikan yang dekat dalam notes tu. Okey, sebenarnya guys, this should be the correct.
Okay, macam mana kita nak tentukan longest carbon chain? Ini the longest carbon chain. Kenapa saya tak ambil yang asal? Sebab according to IUPAC class, bila kita nak determine longest carbon chain kan, kadang-kadang kita akan dapat pelbagai combination of carbon chain, longest carbon chain, di mana dia memberikan different numbers of substituents. Macam tadilah, kan asalnya dalam dia punya notes, kan, dia ambil the longest carbon chain 7, lepas tu ada 3 substituents. Tapi sebenarnya ada satu lagi, pun longest carbon chain ni 7. Tapi kali ni, the longest carbon chain 7, that comes with 4 substituents. According to IUPAC, the more the substituents, the better. Kita ambil yang lebih banyak substituents. Guys, jadi dalam kes dia sebenar-benarnya, ini yang sepatutnya. Bukan yang tercatat di dalam your notes tu. Nanti betulkan baliklah. Jadi yang sebetulnya ini kelas. Sebab kalau ikut daripada you punya notes, nampak tak? Okay, saya padam dulu. Okay, kalau ikut dalam you punya nota tu, dia labelkan ini 1, 2, 3. Sepatutnya bukan 3 kelas. Kita akan ada 4 substituents actually. Okay, jadi untuk kes ni kita abaikan dulu lah. Kita akan abaikan dulu di structure. Sebab itu nanti untuk yang ada 4 substituents tu, nanti kita akan pergi pada the next rule. Jadi buat masa ni guys, just ignore this. Kita ambil satu contoh ni saja. Okay, tak apa. Nanti kan ada lagi contoh dalam punya tutorial. Tak apa kelas. So kita abaikan dulu yang ni. Okay, ni bukan Okay, tapi kalau you namakan memang inilah nama dia. Tapi sebenarnya bukan ini nama dia tau. Dia ada nama lain. Sebab apa? Sebab kita akan pilih the one yang ada 4 substituents actually. Okay, so abaikan dulu di structure. Kita terus pergi pada rule number 6. Okay, kelas. Untuk rule number 6. Okay. Sometimes kita akan ada substituents, akan ada 2 substituents dan both of the substituents adalah the same bukan same substituent. Dia berada these 2 substituents bonded to the same carbon. Bonded to the same carbon. So kalau kes yang macam ni, contohnya kan macam structure yang diberi pada you all ni. Okay, nampak tak kelas? Nampak? The longest carbon chain berapa? The longest carbon chain is 6. Kan? Dan kalau kita tengok pada carbon number 3 here ada 2 substituents. Kita ada ethyl, kita ada methyl kelas. Nampak tak? Ethyl dan methyl, these two are 2 different substituents. Tetapi bonded to the same carbon which is carbon number 3. So maksudnya, in this case, that's why kita akan gunakan this number 3 ni, kita akan use this number twice. Okay, tak apa guys, tengok longest carbon chain 6 kan? So kalau 6 apa? Hexane. Kan? Hexane. So right now the parent is hexane. Okay, kita ada methyl. Ni methyl. So methyl pada carbon number 3. And then kita ada ethyl. And this ethyl also bonded to carbon number 3. Nampak tak? Kita ada 3 ethyl, 3 methyl. Jadi according to IUPAC tadi, kalau ada 2 nama macam ni, kita kena ikut alphabet. So between ethyl and methyl, sama macam contoh sebelum ni kan? E comes first. Jadi apa nama dia kelas? That's why kita akan ada 3 ethyl, 3 methyl hexane. Okay kelas nampak 3 ethyl, 3 methyl hexane. Ini dikatakan use the number twice. Sebab apa? Sebab kita ada 2 substituents bonded to the same carbon number 3. You all tak boleh buat macam ni. 3 like this. Bila kita boleh guna macam ni kelas? Bila? Ini kalau kita ada substituents yang sama, boleh. Boleh ataupun kita kata substituent yang sama bonded to the same carbon. Kita boleh buat macam ni. Contohnya kelas katakanlah saya padamkan ni dulu. Okay, katakanlah sekarang ni kelas here bukan ethyl. Kata dekat carbon number 3 ni, let's say ada satu lagi methyl. So ada 2 methyl lah. Kan dapat tak guys? Ada 2 methyl. So dalam kes ini, yes, kita boleh tuliskan sebagai 3. Ada 2 methyl kan?
Setelah 2 methyl, kita akan gunakan prefixes. So ada 2, kita akan gunakan di. So kita akan ada 3,3-dimethyl. Dimethyl apa? Dimethyl hexane. Ini sebab apa? Sebab kita ada subsequence yang sama. So kita boleh gunakan this prefix di. Okay, kelas So itulah dia sebenarnya rule number 7. Itulah rule number 7 kelas. Nampak bila kita ada 2 or more subsequence which are identical, kita akan gunakan prefixes such as di, tri, tetra and so on are used. Okay, contohnya ini kelas. Nampak? Okay, ini longest carbon chain 4. Kan? And then kita akan ada 2 subsequence and both of the subsequence adalah apa? Adalah methyl. Kan? Dua-dua adalah methyl. So methyl satu bonded pada carbon number 2, satu lagi methyl bonded pada carbon number 3. So kita akan ada 2 methyl here. So here kita akan ada 3 methyl. Nampak guys 2 methyl, 2 methyl, 3 methyl. And since both are methyl groups yang sama, so that's why kita boleh gunakan prefix di. Cuma bila kita tuliskan, dia akan jadi apa tahu? Ini. Nampak? 2, 3. Jangan lupa guna comma kelas So apa maksud comma ni? Comma ni menunjukkan dia nak separatekan the numbers from each other. Kita guna comma. Okay? So 2, 3 ada hyphen dimethyl butane. Sebab 4 carbon atoms, parent ni ada 4 kan? So 4 carbon atom kan butane. Jadi kita kena 2, 3 dimethyl butane. Okay, kelas Right, ini kalau di. Contoh tri macam ni. Katakanlah kita ada compound kelas CH3, CH2, sekejap. Okay, let's say dekat sini ada satu CH3. Sini pun ada satu CH3. Plus, let's say sini pun ada satu CH3. Okay, nampak tak ni kelas? Sekarang longest carbon chain berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jadi the longest carbon chain 6. Nampak tak? Ni, the longest carbon chain is 6. So bila 6, parent dia apa? Hexane. Kan, parent adalah hexane. So sekarang ni nampak, dia ada 1, 2, 3. Nampak tak kelas? Okay, kita ada 3 Kita ada 3 methyl groups yang sama. Tapi bonded pada different position. Kan, bila kita nomborkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak kelas Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita ada methyl pada carbon number 2, methyl pada carbon number 3, methyl pada carbon number 4. So takkanlah kita nak tulis 2 methyl, 3 methyl, 4 methyl hexane. Susah kan? Dibayangkan kelas itu baru 3. Katakanlah ada sampai 10 grup yang sama dalam satu structure. Takkan kita nak ulang berapa panjang nama tu nanti kan? Sebab tu kita gunakan prefix. Dalam kes ini akan jadi apa kelas? Kita akan dapat 2, 3, 4. Dia akan jadi ni 2, 3, 4. Tri. Nampak tri sebab ada 3 kan? Tri methyl hexane. Nampak kelas? Dia akan jadi 2, 3, 4. Trimethyl hexane. Ini dikatakan prefix tri. Ni tri ni. Kalau tetra akan ada 4 lah. Ada 4. Contohnya apa? Ni. Apa tahu ni apa ni? CCl4. Pernah dengar CCl4? Carbon tetrachloride. Kan carbon tetrachloride. Kenapa tetrachloride? Sebab ada 4 Cl. Sebab tu dia guna tetra. Tetra tu merujuk kepada ada 4 CCl4 kan. CCl4 ada 4 klorin tetrachloride. Okay, so ni rule number 7. Kita ada masa sikit lagi ni. So kita teruskan guys untuk rule number 8. Okay, untuk rule number 8, kali ni macam mana pula tahu kelas? When there are 2 possible chains of equal length, okay, choose the chain with more number of subsequence. Inilah tadi yang saya kata ada sedikit kesilapan pada nota tu kan. Inilah dia kelas. Case tadi tu. Kan, contohnya macam ni kan. Ni kalau you this compound,
kat this compound. Okay. Sekarang ni, the longest carbon chain berapa? The longest carbon chain adalah berapa ni kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbon. Okay, the longest carbon chain is 7 carbon. Okay, kalau kita ambil ini, dia punya longest carbon chain, nampak tak? Kita akan ada 1, 2, 3, 4 substituents. Nampak guys 4 substituents. Tapi let's say, you all pilih macam ni. Kan? You buat macam ni. You buat macam mana tau? Okay, katakanlah, kali ini, you all ambil ini sebagai parent. Nampak? Ini sebagai parent. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak tak kelas? Still the longest carbon chain is 7. Tapi berapa di bilangan substituent dia? 1, 2, 3. Nampak tak? 3 substituents. Tapi kalau kita ambil combination yang pertama tadi, kita akan dapat the same longest carbon chain which is 7. Tetapi bilangan substituent dia berapa? 4 guys. 4. Jadi according to IUPAC, the more the substituents, the more the merrier. The more the merrier. Ataupun the more lagi baiklah. Kan, lagi banyak substituent, itulah structure yang kita akan pilih guys. Jadi in this case, we are going to choose this one. Not the other one yang tadi tu. Kan, yang kedua tadi tu kan. Okay, sebab apa? Sebab ini ada 4 substituents kan. Yang ini ada 3 substituents. Jadi of course kita akan pilih yang ada 4 substituents guys. Okay, so apa nama dia? So nak namakan, macam biasalah kita akan apply rule yang sebelum ni. Kan? Jadi kita akan assign substituent mesti berada pada lowest number. So sekarang macam kita nak start daripada mana ni kelas? Kita akan start daripada kiri. Kenapa daripada kiri? 1, 2. Nampak 2. Kalau you start daripada kanan, 1, 2, 3. Nampak tak? The first substituent pada carbon number 3. Kita tak ambil lah. So kita akan ambil daripada kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita akan ada 3 substituent yang sama. Apa? Nampak tak? Methyl, methyl, methyl. Kan? Sebab tu kita ada trimethyl kat sini. Okay kelas And then kita ada apa? Kita ada propyl. Ini propyl. Okay, propyl dekat carbon number 4. Okay guys, kita ada methyl. So bila kita ada 3 methyl, that's why kita akan tulis sebagai trimethyl. Okay kelas, ingat. Walaupun kita tulis trimethyl, kita tak tengok pada T ni tau. Sebab T ni adalah prefix. Di, tri, tetra, remember? Kita tak ambil kira alphabetical order dia. Okay, so kita akan tengok pada M. Tapi kalau propyl, kita tahu propyl starts dengan apa? Starts dengan P. Jadi between M dengan P, M, N, O, P, Q. Kan? M dulu kan, baru P kan. Jadi that's why bila kita tuliskan nama dia, trimethyl dulu guys. Barulah followed by propyl. Tapi kalau isopropyl, guys, isopropyl bukan P. No, kita tengok pada I. Itu kalau isopropyl. Macam mana struktur isopropyl? Macam ni kan. 1, 2, 3. Tapi yang terikat dengan parent, ni yang tengah-tengah ni. Karbon yang tengah tu. Ini isopropyl. Kalau isopropyl kelas, kita tengok pada I. Tapi kalau propyl, kita tengok pada P. So berhati-hati kelas. Bila kita nak menamakan ini. Okay. So in this case, that's why dia punya nama dia kelas akan jadi 2, 3, 5 trimethyl 4 propyl heptane. So ini pun sekali lagi kelas, saya ingatkan balik, ini semua must be written as a single word. Jangan ada any spacing. Satu perkataan tu. One shot. This written sebagai satu shot, satu nama lah, satu nama. Okey? Ingat dalam kes macam ni, kita akan pilih this structure sebab ada 4 substituents. Dan bukannya this structure. Sebab tu saya kata yang tadi tu saya kata ada pembetulan tu kan. Inilah sebab dia sekali ikutkan sebenarnya. Okay, tak berhenti you betulkanlah pada you punya lecture notes tu kita tak perasan tu benda tu kan. Okay, alright guys. Kita dah berapa dah ni? 3.50, ada lebih kurang sikit lagi masa yang tinggal ni. Okay, the last rule. The last rule untuk linear alkanes, naming of linear alkanes. Rule number 9. Okay guys, peraturan yang ke-9.
Okay, bila kita nak apply this rule number 9, bila berlaku begini kelas. Cuba kita baca ni. When branching occurs at an equal distance from either end of the longest chain. Okay, contoh dia macam ni kelas. Katakanlah you all ada this chain, the longest carbon chain. Okay, katakanlah dekat sini ada methyl, dekat sini pun ada methyl. Okay, kalau kes macam ni kelas, kita nak nomborkan daripada mana? Kiri ke kanan? Longest carbon chain. Cepat. Kita nak habis masa dah ni. Kiri ke kanan? Nampak? Kalau you nomborkan daripada kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau you nomborkan daripada kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama tak? Sama ke tak sama? Sama, sir. Sama kan? Same. So dalam kes ini tak ada masalah. You nombor dari kiri pun betul, you nombor dari kanan pun betul. Tak ada masalah. Yang jadi masalah bila? Katakanlah ada satu lagi kelas substituent dekat sini. You nak nomborkan daripada mana? Kiri ke kanan? Inilah dia case you kena apply rule number 9. Kenapa tak dia kata apa? When branching occurs at an equal distance. Inilah. Daripada kiri pun sama. Nampak the first substituent pada carbon number 2. You nomborkan daripada kanan pun the first substituent pada carbon number 2. Kan? So macam mana kita nak pilih yang mana satu? Remember, choose the name that gives the lower number at the first point of difference. Jadi maksudnya, kita tengok pada the next substituent. Yang mana yang lebih rendah? Kita tengok. Kalau kita ambil daripada kiri kan, for example. Okay, first substituent dekat carbon number 2. The next substituent carbon number berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak tak? The next substituent ni, guys ni, this one. The second substituent berada pada carbon number 4. Tengok pula the next substituent, carbon the third substituent, carbon number 5. So kita akan ada 2, 4, 5. Itu kalau kita nombor daripada kiri ke kanan. Tapi kalau kita nomborkan guys daripada kanan ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak? First substituent dekat mana? First substituent carbon number 2. Sama tak? Sama. Same. So bila sama, tu dikatakan kita tengok the next. Tengok yang seterusnya. Seterusnya dekat mana kelas? Carbon number berapa ni? Number 3. So 3 and 4. Mana lagi rendah? 3 lebih rendah kan? Kan? 3 lebih rendah. Jadi dalam kes ni, kita akan ambil yang ni lah daripada kanan. Tapi katalah contoh substituent yang kedua pun sama kedudukan. Kita tengok pada the next. Still sama, tengok the next. Still sama, tengok the next. Sampailah you jumpa the first point of difference. Okey tak? Boleh faham tak ni? Rule number 9 ni. Kita nak tengok contoh. Tengok contoh lah Kita tengok contoh sebelum saya tamatkan lesson Sebab nanti nak cuti panjang kan? Okey, so kita tengok satu contoh yang diberi ni lah. Ni kelas. Nampak So kalau kita tengok contoh diberi dalam dia punya soalan ni, dalam dia punya nota ni, kenapa tak dia nomborkan daripada mana? Dia nomborkan daripada kanan. Kenapa daripada kanan? Sebab kalau kita nombor daripada kanan, nampak the first substituent pada carbon number 2, betul? Kalau you nomborkan daripada kiri pun, 1, 2, 3, 4, 5, 6. The first substituent juga pada carbon number 2. Sama kan? So bila sama, kita kena tengok pada the next substituent. Okay, the next substituent, kalau from the right, dekat mana? 2, tadi 2, lepas tu 3. Kan, kalau kita tengok nombor daripada kiri, kita akan ada 2, 4 kelas. Nampak? 4 dengan 3. Of course, kita akan ambil yang rendah. Sebab tu in this case, kita akan nomborkan daripada daripada kanan ke kiri. Ini from the right to the left. So that's why in this case, guys, so this is the parent. Okay, so bila you all namakan, kita akan dapat 2, 3, 5,
trimethylhexane. Okay, ingat ini apabila kita ada kes di mana daripada kiri sama, daripada kanan sama, jarak dia sama. Kita akan tengok pada the next. Kalau still sama, tengok pada the next. Still sama, tengok pada the next. Sampailah kita jumpa the first point of difference. Kita akan choose the one with lower number. Okay, kelas Right. So lastly, before saya stop, kita nak habiskan ni kita dah bincang untuk A tadi dah selesai, tengok B pula kelas. Okay, so macam kita namakan ni. Okay, sekarang ni kita ada apa? Methyl, kita ada ethyl kan? Okay, macam mana kita nomborkan kelas? Daripada kiri ke daripada kanan? How to number this carbon chain from the left or from the right? Kanan. Okay, daripada kanan. Okay, kalau siapa kata daripada kanan, betul lah. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak? Sebab apa? Sebab kalau kita nomborkan daripada kiri, kita akan dapat 1, 2, 3. Nampak? The first substituent pada carbon number 3. Nampak besar kan? Kita akan ambil yang rendah. Jadi kita akan ada 2, ada methyl, and then carbon number 3 ada ethyl. So ethyl dengan methyl mana dulu? Ethyl dulu. Jadi kita akan ada apa? 3 ethyl, 2 methyl, apa kelas parent dia? Pentane. Okay, 3 ethyl, 2 methyl pentane. Okay, satu lagi sebelum saya pergi pada the next compound. Okay, sekejap kelas you ada kelas ke pukul 4? Ada kelas ke? Ada kelas ke pukul 4? Ada tak ada? Tak ada. Tak ada. Sekejap saya nak habiskan sikit je lagi lepas tu saya stop. Okay, dia macam ni kelas. Contoh lain, kata kita ada macam ni tau. Okay, ni satu contoh lain. Katakanlah dekat sini you ada methyl. Dekat sini kita ada methyl 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry. Macam ni kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Katalah kita ada 8. 8 Okay, 8 carbon. The longest carbon chain is 8. So here ada satu C. So here ada C. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak boleh juga ni. Sekejap macam mana saya nak tunjukkan contoh pada you all ni. Okay, dia macam ni tau. Oh tak apalah, tak apa. Ini nanti kita bincang nanti kemudian. Sebab ni saya rasa ini contoh yang saya nak tunjukkan ni, dia lebih sesuai sekiranya kalau berlaku pada cyclic. Tak apa kelas, abaikan dulu. Saya nak habiskan dulu ni lah. Itu nanti dalam next lesson kita akan bincang kalau cyclic structure tu. Macam mana kita nak buat. Okay, the last compound of the day. Inilah kelas yang belum habis lagi ni. Okay, sekarang ni longest carbon chain kita tahu octane. Okay, cuma saya nak tanya kelas, daripada mana should we number this main chain ni? From the left ke ataupun from the right? Nampak tak? Ini kes apa kelas? Ini kes yang rule number 9 tadi kan? Betul tak? Kan? Rule number 9 tadi kan? Nampak Kalau you nombor daripada kiri, 1, 2, 3. First substituent, carbon number 3. You nomborkan daripada kanan pun, 1, 2, 3. First substituent pada carbon number 3. So, dalam kes macam ni, kita tengok macam mana? Kita tengok pada the next substituent. Kalau kita nombor daripada kiri, the next substituent dekat mana kelas? First dekat 3. Lepas tu dekat mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Nampak tak? The next substituent pada carbon number 5. Tapi kalau kita nombor daripada kanan, nampak tak kelas? Okay, 1, 2, 3, 4. Nampak tak? 3, 4. So of course ini yang lebih rendah kan? First sama. Bila sama yang pertama, kita tengok pada the next. The next, nampak? Ini 4, ini 5. So of course kita akan ambil yang ini. Jadi in this case, kita akan numbering tu, kita akan buat daripada kanan ke kiri kelas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita akan ada apa? Kita akan ada 2 methyl, satu dekat carbon number 3, satu dekat carbon number berapa ni? 5, 6 kan?
Jadi 1, 2, 3. Kan 1, 2, 1, 2, 3. Okay, 4, 5, 6. Jadi kita ada ni, kelas dapat 3, 4, 6. 3, 4, 6. Kalau you nombor daripada kiri, kita akan ada berapa? Kita akan dapat 3, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 5, 6. Kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak tak? 4 dengan 5, of course kita ambil yang ni tadi. Kan 3, 4, 6 is much lower daripada 3, 5, 6. So, apa nama dia ni kelas? Siapa boleh bagi tahu saya apa nama compound ni? Cepat, last ni, kena habis dah ni. Dah terlebih masa dah ni kelas. Cepat. Anyone nak cuba menamakan? Kalau you all tak nak cakap dekat secara live ni, tulis dekat chat tu pun tak apa. Nanti saya baca dekat chat tu. Ada tak yang nak cuba? Apakah nama of this compound? What is the name of this compound? Sir, Okay, sekarang, ada nak cuba? Siapa? Siti. Yes, Siti. 4 isopropyl, 4 isopropyl, jangan saya tuliskan 4 isopropyl, okay. 3,6 dimethyl 3,6 octane. dimethyl, okay. Parent? Octane. Yes. Bagus, tepat sekali. Kita ada 4 isopropyl, 3,6 dimethyl octane. Yes, betul. Okay, hati-hati ingat. Dimethyl kita tengok pada M. Bukan pada di, bukan pada D. Sama juga dengan isopropyl. Isopropyl kita tengok pada I, bukan pada P kelas. Okay, isopropyl. Jadi I dengan M, HIJKLM. I dulu kan? Sebab tu kita letak isopropyl di depan. Okay, kelas Jadi 4 isopropyl, 3,6 dimethyl octane. Okay, good job everybody. Well done. Okay. So kita dah habis untuk this nomenclature of linear alkanes. Okay, in the next lesson nanti kita akan sambung dengan ini kelas. Macam mana kita nak menamakan cycloalkanes. Okay, right. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi dalam next lesson. Terima kasih semua. You guys are awesome. Bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.